Ya, dalam kita bincang mengenai kewartawanan Melayu, timbul soal tarikh. Bagaimana kita bertarikh kewartawanan Melayu? Lebih kurang 15 tahun sudah saya telah membuat satu tipologi mengenai kewartawanan Melayu. Pertama, kewartawanan dalam bahasa Melayu yang dimiliki oleh orang Melayu. Itu tipologi tarikh yang pertama. Yang kedua, kewartawanan dalam bahasa Melayu yang dimiliki oleh orang bukan Melayu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kewartawanan dalam bahasa-bahasa lain yang dimiliki oleh orang Melayu. Maksud dari sini kewartawanan dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Cina. Saya ada cadangkan dalam tahun 2008. Pengusaha-pengusaha Melayu menerbitkan surat khabar dalam bahasa Cina dan ada reaksi yang agak negatif daripada masyarakat Cina. Mengapa Melayu perlu memiliki surat khabar Cina? Itu soalan yang mereka tanya. Dan yang keempat, surat khabar dalam bahasa Melayu yang diuruskan oleh bukan Melayu. Jadi ini tipologi untuk menjawab apa itu surat khabar Melayu. Tapi umumnya bila kita tarik surat khabar Melayu dalam konteks sejarah dan dalam konteks kini ialah surat khabar dalam bahasa Melayu yang dimiliki oleh orang Melayu. Mungkin ada yang dimiliki oleh orang bukan Melayu. Telah ada surat khabar yang wujud sekarang ni, tapi pengusahanya bukan orang Melayu. Jadi ini penting untuk kita melihat semula gagasan kewartawanan Melayu. Masalah kewartawanan Melayu dan masalah wartawan Melayu di sini ialah mereka, saya tidak mahu kata mereka tidak ada perjuangan. Mereka masih berjuang, bergerak di antara satu organisasi ke organisasi yang lain. Ada yang daripada media cetak sekarang ni, ramai yang mewujudkan portal online dalam talian mereka sendiri. Jadi ini menunjukkan bahawa mereka ada agenda, ada motivasi. Namun dari segi tanggapan, dari segi reward, dari segi harga kehidupan seorang wartawan, penggajian seorang wartawan perlu juga dilihat. Maksud dari sini bukan hanya kewartawanan Melayu, tapi wartawan di Malaysia perlu ada satu struktur penggajian supaya tidak dapat wartawan yang di bawah B40 dan sebagainya. Jadi penggajian itu mesti dipersetujui. Inilah pentingnya sebuah majlis media. Walaupun majlis media ini kita telah dibincangkan sejak tahun 1974 dan pada tahun 2000 satu laporan yang pertama telah dibentangkan kepada kerajaan yang ditulis bersama oleh saya dan Profesor Safar Hashim, tapi ia ditolak. Kerajaan mengatakan bahawa Suakam telah memainkan peranan sebagai majlis media. Tapi Suakam berbeza. Suakam bukan majlis media. Dan aduan Suakam itu tidak akan hanya boleh diambil apabila aduan itu ada kena-mengena dengan hak asasi manusia. Bila kita cakap mengenai majlis media, ada satu institusi yang lebih luas di mana ia memainkan peranan untuk mempromosi kebebasan akhbar, menjadi penimbang tara kepada aduan-aduan mengenai media dan untuk menjaga hal ehwal surat khabar dan organisasi media. Dan terdapat satu organisasi di mana terdapat komisioner ataupun ahli majlis media itu untuk membuat keputusan mengenai misalnya ralat untuk memberi keadilan kepada ulasan-ulasan yang seimbang. Jadi ini semua boleh dibuat melalui majlis media. Tapi setakat ini tidak ada lagi dan saya khawatir apabila ada pun mungkin ada isu-isu struktural, isu-isu asas fundamental yang menjejas paparan wartawan dan kewartawanan di Malaysia itu sendiri. Mungkin isu etnik yang tidak seimbang, penglibatan. Sebab kalau kita lihat ikut jumlah penduduk, orang Melayu yang paling ramai. Mengapa portal dan surat khabar Melayu tidak seramai dari segi nisbahnya dengan penduduk Melayu? Sama juga dengan majlis media. Saya khawatir dan saya bimbang keahlian dan penekanannya akan menguncup bilangan mereka terlibat dalam majlis media. Jadi ini juga kita mesti ambil kira. Walaupun kita cakap mengenai masyarakat berbelang kaum, tapi asas masyarakat berbelang kaum di Malaysia ialah masyarakat Melayu Islam, bukan masyarakat lain. Jadi ini semua perlu dicerminkan dalam semua institusi, termasuk institusi kewartawanan. Tapi masyarakat Melayu, orang Melayu, wartawan dan juga mereka yang terbabit tidak
meningkatkan, tidak menaikkan, tidak berusaha untuk memajukan bidang kewartawanan Melayu. Mungkin soal ekonomi. Kalau soal ekonomi, maka kita mesti majukan ekonomi Melayu. Ini yang untuk menghidupkan kewartawanan Melayu. Dan juga jikalau kerajaan beka kepada fundamental Islam dan Melayu di Malaysia, maka dana perlu disalurkan untuk menghidupkan suat khabar Melayu. Apabila saya kata bukan tak semestinya kerajaan melalui dana disalurkan melalui parlimen misalnya, ataupun dari mana-mana sumber yang apabila dana disalurkan, tidak semestinya apabila dana disalurkan dari kerajaan dan sebagainya, suat khabar dan media mesti tunduk pada kerajaan. Maksud dia di sini, suat khabar mesti mewujudkan satu sesekitaran yang bebas. Dan apabila kita kata mengkritik kerajaan, tak semestinya mengkritik kerajaan itu subversif. Tak mesti yang menegur kerajaan itu subversif. Ini falsafah yang kita perlu ingat. Dan wartawan pun kena ingat. Apakah wartawan tidak boleh menegur parti-parti politik? Tidak boleh menegur kerajaan. Kalau wartawan dan sendiri wartawan tidak boleh menegur kerajaan, maka tutup semua surat khabar dan tutup semua portal. Jadi kerajaan pun mesti juga tahu peranan kewartawanan. Jadi teguran dan kritikan itu bukanlah subversif, bukanlah akan meruntuhkan kerajaan. Dan wartawan pun mesti ingat, bukan bila kita cakap mengenai kebebasan akhbar, bukanlah kebebasan akhbar itu biasanya selalunya kita nak hentam kerajaan. Ada banyak lagi ruang dari segi komen, ulasan, soal-soal dasar, soal-soal budaya, soal-soal bahasa, soal-soal untuk memajukan masyarakat yang boleh dibawa oleh sektor kewartawanan. Dan juga ruang-ruang pendapat, ulasan-ulasan yang bernas, yang matang haruslah dipaparkan kepada masyarakat. Demografi di Malaysia, kita mesti melihat fundamental institusi fundamental di Malaysia. Dan apabila kita bercakap mengenai knowledge media, pertama sekali pada saya ialah ia mesti melindungi hak dan kewujudan suara kewartawanan Melayu. Sebab kewartawanan Melayu merupakan suara Melayu, dan suara orang Melayu ni mestilah dijaga dan diberi satu ruang yang seadanya dalam sebuah negara macam negara Malaysia. Itu yang penting. Yang kedua ialah bila cakap mengenai suara Melayu, seperti yang saya katakan tadi, dalam surat khabar Melayu tidak ada lidah pengarang. Yang ada pun minda pengarang. Minda pengarang itu bukan lidah pengarang. Yang ada pun disebut rencana. Namun kita tidak berusaha untuk mengekspor membawa pendapat dan suara surat khabar Melayu ni keluar. Maksudnya di sini, lidah pengarang Melayu itu mestilah digunakan, dibawa kepada online dan disalurkan pada peringkat global, dan kalau boleh diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris atau bahasa-bahasa lain supaya dunia dapat mengetahui suara orang Melayu dan suara kewartawanan Melayu. Itu dari segi lidah pengarang dan juga dari segi komentar dan ulasan yang lain. Bukan hanya dibaca di Malaysia, tapi diketahui oleh masyarakat dunia. Dan ini tidak dilakukan oleh surat khabar Melayu. Ini tidak dilakukan oleh organisasi media Melayu. Dan pada saya, untuk globalize suara Melayu,